أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima semua amalan kita sepanjang bulan Ramadan dan juga yang lepas-lepas. Dan yang paling penting ialah bukan amalan di bulan Ramadan. Yang paling penting ialah lebih penting daripada amalan di bulan Ramadan. Apa dia? Yang paling penting ialah saat kematian kita. Betul? Kadang-kadang masa Ramadan tak elok, selepas Ramadan tak elok, masa mati dia beriman. Itu yang terbaik. Kadang-kadang masa Ramadan baik, lepas Ramadan baik, masa mati tak baik. Yang tu yang tak bagus. Betul? Sebab Nabi kata innamal a'malu bukan. Dia hadis yang bermula dengan innama bukan satu je. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang betul-betul dikira ialah bil khawatim, di hujung. Di hujung, di akhir tu. Kalau dia mati ketika bulan Ramadan tengah solat tarawih, semoga dia mati husnul khatimah. Tapi kalau bulan Ramadan okey, tapi tak mati masa tu. Bila dia mati? Pagi raya yang subuh lambat. KO lah. Sebab tu yang paling penting untuk mendapat husnul khatimah apa dah? Yang paling penting. Macam mana cara nak dapat husnul khatimah? Iaitu nak pastikan di hujung kehidupan kita adalah yang terbaik. Macam mana cara dia? Apa formula dia? Doa saja tak cukup. Belum tentu orang beramal di hujung kehidupannya baik. InsyaAllah tak ada dalam SPM. Caranya cuba buka surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat. Jadi sebelum kita mula surah baru Al-Ma'idah, kita bagi peringatan sedikit sempena dengan berlalunya bulan Ramadan dan berlalunya Idul Fitri. Hmm. 30. Ayat 30. Surah 41. Okey, Allah kata apa? Ayat ni sebenarnya Allah nak puji. Nak puji orang yang ada sifat ni. Pertama Allah kata apa? Innal ladzina qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah. Apa maksud perkataan Rabbunallah? Apa maksud dia?
Adakah dia ucap Rabbunallah ataupun Rabbi Allah? Cukup? Apa maksud dia? Perkataan dua patah aja, Rabbunallah. Bila dia kata Rabbunallah, maksudnya Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, pengurus kami adalah Allah. Maksudnya apa? Semua perintah Allah, semua takdir Allah diterima. Itu makna ucapan Rabbunallah. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat musibah, dia reda, dia sabar. Itu ucapan Rabbunallah. Tapi kalau dia ucap Rabbunallah, bila Allah bagi musibah, dia tak terima, sebenarnya mulut itu adalah berdusta. Kalau kamu kata Tuhan kami Allah, yang bagi musibah tadi siapa? Terima je lah, reda lah. Bila kamu tak terima, mulut kamu tak sama dengan hati kamu. Boleh? Satu. Yang kedua, semastaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Beristiqamah sampai bila? Sampai mati. Jadi saya tanya dia, apa formula untuk pastikan hujung kehidupan kita jadi orang yang beriman? Formula dia ialah istiqamah. Sebab itulah amalan bulan Ramadan taklah sepenting amalan yang selepas Ramadan. Sebab yang akan menentukan bukan amalan di bulan Ramadan. Yang akan menentukan kita ke syurga ataupun neraka ialah amalan di hujung kehidupan kita. Sebab tu kata Abdullah bin Umar, dia kata, kalau aku tahu amalan aku ketika itu diterima oleh Allah, kalau aku tahu, Allah bagi tahu, solat subuh kamu tadi diterima oleh Allah, apa Abdullah bin Umar akan buat? Dia kata, aku bercita-cita nak mati masa tu juga. Bila tu, masa dia dapat tahu amalan dia, kenapa dia nak mati masa tu? Sebab amalan yang dikirim ialah amalan yang penutup. Kalau salat subuh dia tadi diterima oleh Allah dan dia tahu masa tu dia mati, mana dia mati atas iman. Yang lain suruh tak dikira dah. Yang dikira masa dia mati tu. Boleh? Jadi Abdullah bin Umar ni dia bukan cita-cita nak hidup panjang. Tapi dia cita-cita nak mati masa amalan dia diterima oleh Allah. Tapi siapa yang tahu amalan kita diterima tu pun tak? Siapa yang tahu? Kak, puasa Ramadan baru ni diterima dah? Allah terima tak? Tapi nampak happy je. Sambut raya macam amalan diterima dah. Betul tak? Orang kita sambut raya macam amalan dia bulan Ramadan sah telah diterima. Betul? Sepatutnya orang beriman lepas berpuasa, selepas solat tarawih, sepatutnya apa? Risau, takut. Dan risau takut membawa kepada apa? Dia teruskan amalan semasa Ramadan. Solat witir diteruskan, baca Quran diteruskan, zikir diteruskan, solat Jumaat di masjid diteruskan. Kenapa? Sebab dia takut yang bulan Ramadan belum tentu diterima. Betul kan? Dan dia akan topak lagi dengan solat-solat sunat yang lain. Takut-takut yang di bulan Ramadan tak diterima. Semoga yang ditambah ni diterima. Itu keadaan orang yang beriman. Tapi kita lihat sekarang, ada tak ciri-ciri istiqamah di kalangan masyarakat kita dibanding dengan amalan masa Ramadan dengan selepas Ramadan? Ada tak ciri-ciri istiqamah? Lagi teruk ada. Ustaz. Nah itulah. Itu lagi teruk. Jadi Ramadan hancur. Ini bahaya bila kita berpuasa kerana Ramadan. Bila berpuasa kerana adat. Orang puasa kita puasa. Bukan kerana Allah. Maka akhirnya lepas Ramadan balik macam sebelum Ramadan. Hati jahat, dengki, dendam. Masjid pun dah lengangkan. Itu sebenarnya bukti. Itu sebenarnya bukti amalan mereka yang ramai pergi ke masjid, Allah tak terima. Kalau Allah terima, mesti istiqamah. Berterusan.
Pak, zaman Nabi, bila orang ramai pergi ke masjid? Bila? Di zaman Nabi. Sepanjang masa, bukan bulan Ramadan je. Bulan lain melimpah, bulan Ramadan melimpah. Sama je. Sebab mereka beriman kepada Allah, bukan beriman di bulan Ramadan. Okey. Tengok Allah kata apa? Kelebihan orang yang beriman dan beristiqamah. Allah tak kata kelebihan orang berpuasa, kelebihan orang dapat Lailatul Qadar, tapi kelebihan orang beriman dan beristiqamah. Apa kelebihannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan sentiasa turun kepada mereka. Dan malaikat ini akan memberi berita gembira. Apa dia berita gembira? Pertama, alla takhafu, jangan takut. Takut apa? Benda-benda yang paling kita takut apa dia? Amalan tak diterima, takut mati, takut rezeki. Jadi orang yang beristiqamah tidak ada takut. Malaikat bagi tahu, jangan takut. Pasal kematian, pasal rezeki, pasal masa depan anak kamu, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Beza takut dengan sedih, takut benda yang akan datang. Jangan sedih benda yang terlepas. Katalah harta dia hilang ke, anak mati ke. Orang beriman tak sedih. Nak mati pun orang beriman tak takut. Jadi akhirnya jiwa orang beriman sentiasa tenang. Dia punca tak tenang sebab apa? Dua je. Punca tak tenang. Satu sebab sedih. Yang kedua, bila ada dua ataupun salah satu, jiwa dia takkan tenang. Tapi Allah beritahu orang beristiqamah, tenang je. Takut pun tak ada, sedih pun tak ada. Dan kemuncaknya apa? Berita gembira. Wa abshiru bil jannah. Siapa yang bagi berita gembira ni? Malaikat. Bila? Bila dia bagi berita gembira ni? Kepada orang yang beristiqamah. Pertama, pendapat paling kuat, masa orang beriman yang beristiqamah nak meninggal, masa itu malaikat akan bagi bisikan kepada dia bahawa kamu adalah ahli syurga. Berita paling gembira. Bukan raya, bukan melancong, tak. Malaikat membisikkan ketika saat kematian, kamu adalah ahli syurga. Tahu berita ada seorang khatib yang meninggal ketika sedang berkhutbah? Tahu? Sebenarnya tu itu abang ipar saya tu. Isteri dia kakak saya. Kakak sulung saya. Saya pergi daripada hari raya kedua pergi raya di Kelantan. Raya ketiga hari Jumaat, tengah hari dapat berita, petang tu terus saya pergi ke Alostar. Perjalanan 5:30 petang sampai pukul 2 pagi Alostar. Tapi mayat telah dikebumikan. Sebab dia nak kebumikan hari Jumaat juga. Dapat berita kematian, sebenarnya masa dia jatuh tu dah mati dah. Cuma doktor kata disahkan mati setelah setengah jam. Sebenarnya dah mati dah. Sebab tu tengok masa dia jatuh tu hilang kawalan kan. Mana roh dah tak ada dah. Lepas tu proses nak tunggu ambulan setengah jam. Nak pergi ke hospital setengah jam. Nak balik semula ke rumah pukul 4. Rumah kakak saya. Kemudian dimandikan apa semua. Ke bumi pukul 7 sebelum maghrib. Siap-siap ke bumi azan maghrib. Jadi saya sampai pukul 2 pagi tak sempat. Alostar. Dia kubur di Masjid Bukhari. Sebelah masjid tu kubur. Dia khutbah di masjid tu. Masa dia khutbah, Menteri Besar Kedah ada, Raja Muda Kedah pun ada. Sebab lepas tu ada majlis pengagihan duit raya pada kanak-kanak. Dia tak ada sakit jantung. Ada 2-3 orang anak dia tak sempat balik raya dan tak sempat jumpa dia. Balik-balik dah tak ada dah. Tengok takdir Allah.
Ha? Umur dia 67. Ha? 67. Oh, sama. Ha. Jadi kalau nak mati mulia, baca khutbah. Umur dia 67. Cuma pengajarannya apa? Pengajaran yang paling besarnya apa? Ha? Tak, pengajaran paling besar, bersedia bila-bila masa. Sebab semua terkejut, semua tak jangka. Isteri dia, anak-anak dia sebab sehat. Orang baca khutbah, ada tak orang sakit baca khutbah? Sehat walafiat. Jadi anak pun yang tak sempat raya pun, tak terfikir pun. Ha? Tengok-tengok habis. Ha, cuba bayangkan, kalau kita tak bersedia, apa jadi? Apa jadi? Dia dalam Islam macam ni, mati apa pun kita tak boleh mengatakan dia ahli syurga. Tak boleh. Sebab ahli syurga ke ahli neraka itu ilmu ghaib. Itu hak Allah. Cuma kita hanya boleh berkata semoga. Semoga Allah masukkan dia ke dalam syurga. Semoga Allah menjadikan dia ahli syurga. Ada Mufti Ismail Meng pun bagi komen, itu mati yang terbaik. Dan ada seorang Arab di Mekah, bila dapat berita, dia hantar mesej pada Dr. Fadlan UKM, tanya, minta Dr. Fadlan tanya siapa keluarga dia, sebab apa dia nak buat umrah. Besok kan terus dia buat umrah untuk si mati ni. Tanpa bayar apa-apa, bukan upah umrah, tapi umrah percuma. Subhanallah. Jadi bersedialah untuk mati yang kita tak tahu. Allah kata apa dalam surah Luqman? Ada 5 benda yang manusia tak tahu. Dan Allah jadikan itu hak Allah. 5 benda. Ha? Nak tahu 5 benda bukan surah Luqman, ayat terakhir. Ayat 30. Ayat 30 kan? Ayat terakhir. Surah Luqman. Ayat berapa? 34. Ha. Cuba cari, ada tak 5 benda yang Allah kata Allah saja yang tahu? Pertama, pasal hari kiamat. Yang kedua, menurunkan hujan. Manusia tak tahu bila hujan nak turun, di mana, berapa lama, banyak mana. Yang ketiga, kandungan laki ke perempuan, umur dia berapa lama, rezekinya apa. Yang keempat, bukan, apa yang manusia akan kerjakan besok, manusia tak tahu. Kita merancang kan, saya merancang lepas Kelantan balik Kuala Lumpur, tapi Allah rancang lepas Kelantan pergi Alor-Setar. Yang kelima, tak ada siapa tahu. Kadang-kadang dalam kereta, kadang-kadang tengah tidur, kadang-kadang tengah baca khutbah. Ada dulu seorang pelajar daripada Kedah. Dia belajar kat UK ke US. Dia dah habis belajar, dia packing barang semua. Jadi sebelum dia balik ke Malaysia, dia nak berjalan ke Jordan. Ingat berita tu? Dia barang dia packing dah. Sebelum dia balik ke Malaysia, dia nak berjalan ke Jordan. Rupa-rupanya dia pergi sana naik kereta, accident, mati. Makna apa tu? Allah dah tetapkan kamu tak sempat balik di Malaysia sebab ajar kamu di Jordan. Kamu kena pergi juga di Jordan. Apa alasan kena pergi? Sebab ajar kamu di sana. Jadi ambil pengajaran yang paling besar, bersedia dengan apa? Dengan amal soleh. Yang kedua, istiqamah. Amalan yang kita dah lakukan bulan Ramadan, jangan tinggal. Kalau baca Quran, jangan cuti lepas Ramadan. Takut apa? Masa baca bulan Ramadan tak mati. Masa cuti baca Quran tu mati. Solat witir.
Hampir semua orang buat kan di bulan Ramadan. Bila habis bulan Ramadan, ramai tinggal solat witir. Itu antara tanda tu amalan kita tak diterima sebab tidak istiqamah. Paling-paling kurang solat witir 3 rakaat. Solat berjemaah 5 waktu. Bila dah mula bulan Ramadan, teruskan istiqamah. Jangan bulan Syawal tinggal sebulan. Masa tu mati. Boleh. Ni soalan tu nak buat ke saja nak tahu? Nak tahu. Okey. Jangan buat satu. Jangan buat satu. Buat 3 lah paling kurang. 3 rakaat 1 salam. Apa dia? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kadang-kadang orang tu dia solat tak khusyuk kan. Solat melayang je, mati masa sujud. Nanya dia. Jadi yang ada, yang Allah perintah apa dia? Dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Sujud ke, solat ke, berzikir ke, dalam kelas ke, memandu ke, tak penting. Yang penting masa itu kamu beriman. Dan doa Nabi Yusuf apa? Anta walihi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolong aku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Matikan aku dalam keadaan masa tu iman aku teguh. Sujud ke, solat ke, tak penting. Okey. Wa alhiqni bis salihin. Dan masukkan aku bersama orang yang saleh. Jadi peringatan untuk saya, untuk semua, teruskan amalan kita yang kita lakukan bulan Ramadan, jangan tinggal. Sebab istiqamah adalah satu tanda amal kita diterima. Yang kedua, cara terbaik untuk mati husnul khatimah. Okey, kita masuk surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni nama dia dinamakan surah Al-Ma'idah. Hidangan. Ataupun dinamakan juga surah Al-Uqud yang disebut dalam ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Dan surah ni surah Madaniyah. Turun di mana ni? Bukan. Tak, surah Madaniyah ialah turun selepas Nabi berhijrah. Sebab dalam surah ni, surah Al-Ma'idah, ada satu ayat turun di Mekah. Tapi dia Madaniyah. Ayat apa ni? Ayat apa dalam surah Al-Ma'idah? Dia Madaniyah tapi turun di Mekah. Ayat antara ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku dah lengkapkan agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu dan aku redha dengan agama ini. Ayat tu turun di Mekah masa Nabi wukuf di Arafah. Ketika Nabi melakukan Hajjatul Wida'. Tapi walaupun turun di Mekah, tetap namanya Madaniyah. Sebab turun selepas hijrah. Dan ada ulama mengatakan surah Al-Ma'idah adalah antara surah yang terakhir turun daripada Al-Quran. Ayatnya semua ada 120. Ada kata 122. Ayat 3. Ayat 3 turun di Mekah. Jadi Al-Fusilat tu dia ada nama lain bukan? Surah Al-Fusilat dia ada nama lain. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai
Bila sebut wahai orang beriman, apa pengajarannya? Itu makna orang beriman. Orang beriman ialah percaya pada Allah, rukun iman lah. Percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya kepada qada dan qadar. Tapi pengajaran bila Allah sebut wahai orang beriman, apa kita dapat ambil? Yang pertama, menunjukkan kemuliaan iman. Sehingga Allah kata wahai orang beriman. Allah nak bagi tahu iman tu satu benda yang besar dan mulia. Yang kedua, menunjukkan selepas Allah sebut wahai orang beriman, ada benda besar dan penting Allah nak bagi tahu. Ada benda besar dan penting Allah nak sampaikan, sama ada dalam bentuk perintah ataupun larangan. Buat ataupun jangan buat. Lepas tu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu ar'iha sam'aka, ar'iha sam'aka, apa maksud ar'iha? Perhatikannya. Perhatikan apa? Apa yang Allah nak sebut selepas ya ayyuhallazina amanu. Perhatikan, fokuskan apa? Sam'aka. Bila Allah sebut wahai orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, fokus pada maksud yang Allah nak bagi tahu. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, selepas itu ada perintah ataupun ada larangan yang Allah nak larang. Tapi bila kita baca Al-Quran, bila jumpa ya ayyuhallazina amanu, kita fokus tak pada maksud selepas itu? Tak. Kenapa tak fokus? Bila kita tak fokus, apa maksud dia? Tak. Bila kita baca ya ayyuhallazina amanu terus dia jalan tanpa memikirkan maksud dia, sebenarnya kita belum beriman. Sebab Allah dah bercakap kepada siapa? Orang beriman je. Kalau kamu beriman, berhenti tengok apa maksud, apa perintah. Macam saya kata, wahai pelajar-pelajar, ada seorang tak dengar. Makna apa tu? Dia bukan pelajar lah, dia bapa pelajar. Saya tanya, kenapa tak dengar? Ustaz cakap pelajar, saya bapa pelajar. Okey, tak apa. Tapi kalau pelajar tak dengar, makna pelajar tu pun bukan pelajar. Okey, yang ke berapa? Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, pengajaran seterusnya ialah bila kamu buat apa yang Allah perintah selepas ayat ya ayyuhallazina amanu, itu bukti kamu beriman. Bila bukan setakat faham, bila kamu buat apa yang Allah perintah selepas ya ayyuhallazina amanu, itu bukti mengesahkan kamu betul-betul beriman. Dan sebaliknya, bila kamu tak buat ataupun tak faham apa yang Allah sebut selepas ya ayyuhallazina amanu, itu bukti iman kamu kurang. Iman kamu kurang. Okey. Satu lagi, beza tak kalau kita suruh orang sapu sampah? Kita suruh anak kita, kita terus cakap sapu sampah. Satu lagi kita kata wahai anakku sapu sampah. Beza tak dua ayat tu? Apa beza dia? Yang pertama, tapi dia seorang je kat depan tu. Takkan arah pada malaikat pula? Dia beza dia apa dia?
Kalau saya kata, wahai anakku, sapu sampah. Maknanya, kalau kamu betul anakku, buat. Faham tak? Kalau kamu tak buat, mana kamu bukan anakku, ataupun kamu tak layak menjadi anakku. Tapi kalau saya kata sapu sampah, tak kisah kamu sapu ke tak sapu, tak penting. Anakku ke bukan anakku, tak penting. Yang kedua menunjukkan, bila saya sebut wahai anakku, benda yang saya nak sebut tu besar dan penting. Tapi kalau saya terus perintah sapu sampah, sapu sampah tu tak penting sangatlah. Sapu pun okey, tak sapu pun okey. Okey, wahai pelajar-pelajar, dengar semua. Apa dia perintah Allah? Aufu, tunaikan. Bil uqud, dengan uqud jamak, plural. Kalau satu, aqdun. Aqdun. Ini bahasa Arab, tapi bila dimelayukan jadi apa? Akad. Biasa kita sebut akad tu bila? Bukan nikah dia, akad jual beli tak ada. Dia banyak sebut apa? Akad nikah kan? Sebenarnya daripada perkataan aqdun. Kalau satu aqdun, kalau pluralnya uqud. Jadi yang sebenar apa makna aqdun? Apa makna aqdun? Perjanjian antara dua pihak. Kalau seorang-seorang tak ada aqdun. Ada tak orang nikah seorang-seorang? Tak ada. Jual beli mesti dua pihak kan? Penjual dengan pembeli. Jadi aqdun ialah perjanjian antara dua pihak. Maka bila ada perjanjian, termasuklah jual beli ke, berniaga ke, sewa rumah ke, Allah kata apa? Apa perintah Allah? Tepatilah ataupun tunaikan. Subhanallah. Allah sebut tak perjanjian apa ni? Tak. Bila tak sebut, pengajarannya apa? Umum. Termasuklah janji. Saya nak datang besok. Dia telefon saya. Ustaz, saya nak datang kelas besok. Di Makobah. Tengok-tengok dia tak datang. Ada melanggar perintah Allah. Sebab apa? Janji itu termasuk dalam aqdun. Sama ada dengan mulut, dengan tulisan, ataupun dengan bahasa isyarat. Kadang-kadang kita beli air mineral. Dia tulis harga satu botol RM1. Siapa nak beli masuk duit tabung. Kita pun masuk duit dalam tabung, ambil air. Itu aqdun tu. Ada perjanjian lisan tak? Tak ada. Ada orang tak menjual. Tak ada. Itu pun dipanggil aqdun. Kadang-kadang kita beli tiket ke penerbangan online ni kan. Mana ada orang kat situ. Itu pun aqdun. Jadi perintah tunaikan aqdun ni adalah terlalu umum. Akad nikah, perjanjian, bapa dengan anak, suami dengan isteri, isteri dengan... Kadang-kadang janji biasa je. Saya akan pergi kenduri awak besok. Allah kata tunaikan. Kecuali kita sebut InsyaAllah apa tu? InsyaAllah ada dua. InsyaAllah saya tak nak pergi. Okey, tak apa, tak pergi. Tapi kalau sebut InsyaAllah saya akan pergi, kena pergi. Bila tak boleh pergi, bagi tahu. Itu termasuk tu. Itu tak tunai janji lah tu. Perjanjiannya apa yang disebut lah. Saya akan datang pukul 2, tengok-tengok pukul 3. Kamu melanggar perintah Allah. Dan masa tu iman kamu kurang. Boleh? Kontrak apa tu? Apa-apa je lah. Apa-apa yang ada perjanjian antara dua pihak. Jual beli ke, perniagaan ke. Dia susah nak cakap. Kaedah bahasa Arab, dia tak ada aufu al-uqud, tak ada. Dia mesti fa'al, ini fa'al, ini fa'al, kemudian ini maf'ulun bih. Dia ada fa'al, dia tak boleh terus kepada maf'ulun bih melainkan dengan huruf jar. Dia kaedah bahasa ada perkataan
yang tak boleh terus pada uqud, melainkan mesti ada huruf jar, bi. Jadi kalau kita terjemah tak ada dengar pun tak apa, tunaikan janji, boleh je. Tapi kalau nak terjemah harfiah, tunaikan dengan janji-janji. Ni banyak tak kita sendirilah, tak payah cakap orang lah, banyak tak kita tak tunaikan? Kadang-kadang dengan suami, kadang-kadang dengan anak, kadang-kadang dengan isteri, kadang-kadang dengan kawan, kan? Besok datang rumah pakcik, pakcik nak bagi duit raya. Tengok-tengok datang, duit raya dah habis, minta maaf, raya tahun depan pula. Itu berdusta tu. Okey. Dan Allah sebut juga antara bentuk uqud ialah jual beli. Allah kata apa? Ini dalam ayat lain Allah sebut bahaya ataupun kesan orang tidak menepati ataupun menunaikan perjanjian. Apa bahaya dia? Allah sebut dalam surah ni, fawailun, bukan fawailul musallin, wailun lil mutaffifin. Kemudian allazina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Okey. Ayat yang kita belajar ni perintah supaya tunaikan janji, tunaikan perjanjian, apa-apa akad. Orang tanya, kalau kita tak tunaikan, apa akibat dia? Jawapannya dalam surah Al-Mutaffifin. Allah kata apa? Wailun. Apa makna wailun? Neraka wail ataupun celakalah, binasalah. Kepada siapa ni? Lil mutaffifin, kepada orang yang apa mutaffifin? Curang apa ni? Mutaffifin daripada perkataan tafif, iaitu sedikit. Walaupun dia kurangkan, dia mengurangkan timbangan, walaupun sedikit, maka wailun. Jadi mutaffifin ni bukan mesti banyak. Sebab perkataan mutaffifin daripada tafif, sikit je. Kamu kurang sikit pun wailun. Kemudian Allah huraikan ciri-ciri mutaffifin, iaitu pertama allazina, iaitu orang-orang yang iza iktalu, apabila iktalu mereka menimbang, ala nas, kepada manusia, iaitu mereka membeli barang daripada manusia. Apa sikap mereka pembeli ni? Yastawfun, mereka minta cukup. Nak beli rambutan, bagi cukup 1 kilo. Kadang-kadang minta lebih. Bila tu? Bila dia yang membeli. Faham? Bagus tak? Dia ambil hak dia. Okey kan? Tak salah. Tapi yang salah, yang wailunnya apa dia? Wa iza kaluhum, apabila mereka yang menjual, mereka yang menimbang untuk orang ramai, ataupun wazanuhum, ataupun mereka menyukat barang-barang untuk orang ramai, apa mereka buat? Yukhsirun, mereka mengurangkan. Ini tidak sempurnakan al-uqud. Maka Allah kata akibatnya wailun. Jadi di mana salahnya? Di mana salah sampai Allah kata wailun? Apa dia? Di mana salahnya? Salahnya bila
bila hak dia, dia nak cukup. Tapi bila hak orang, dia tak bagi. Sebab itulah kata ahli tafsir, mutaffifin ni sebenar bukan terhad kepada jual beli sahaja. Apa saja yang ada sifat macam tu, hak dia, dia nak. Hak orang, hak orang dia nak juga ataupun dia kurangkan. Hak aku 5,000 kan, bagi cukup. Tapi bila orang bekerja dengan dia, janji 1,200, dia bagi 1,100. Ini mutaffifin. Boleh jadi tak juga kepada suami isteri? Boleh? Suami nak hak dia dipatuhi dengan cakap dia. Tapi hak isteri, itu suami tu mutaffifin. Isteri boleh tak jadi mutaffifin? Boleh? Hak dia, dia nak apa dia? Bagi duit belanja, bagi duit pakaian, barang kemas. Kan? Orang gaji. Tapi dia malah masak. Hak suami dia tak bagi, cakap suami, bantah aja. Maka isteri tu, isteri mutaffifin. Anak boleh tak jadi anak mutaffifin? Boleh? Hak dia, dia tuntut dia mak bapak. Mak bapak kena bagi duit belanja, duit pakaian, duit yuran. Tapi hak mak bapak dia tak bagi. Itu anak mutaffifin. Banyak tak mutaffifin? Banyak. Ada di mana tu? Dalam syurga. Apa pula syurga? Wailo ni. Di mana ada mutaffifin? Di mana-mana. Di kedai, di masjid, kan, dalam kelas. Kadang-kadang kelas. Pelajar boleh jadi tak pelajar mutaffifin? Boleh? Bila hak pelajar dia nak ustaz tu bagi cukup. Tapi hak ustaz dia tak bagi. Apa dia hak ustaz? Jangan tidur dalam kelas. Okey. Kemudian Allah kata apa? Uhillat. Dia Nabi sebut umum je. Antara sifat munafik kan ada 3. Satu apa dia? Iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, akhlafa dia mungkiri. Ini umum, sama ada individu ataupun berjemaah. Kalau kerajaan yang berjanji, yang menanggung dosa tak tepat janji siapa? Semua kerajaan, pihak yang membuat manifesto tu. Jadi dosanya lagi besar lah. Sebab apa? Dia berjanji kepada lagi orang ramai. Lagi ramai orang yang dia berjanji, lagi banyak dosa. Tapi kalau tak berjanji, tak menang. Kan? Cuma kena tengoklah, kadang-kadang dia tak dapat laksana. Bukan sebab tak nak, tapi belum sampai masa ataupun belum mampu. Ataupun keadaan di luar jangka. Innamal a'malu binniyat. Okey, dihalalkan. Dihalalkan lakum untuk kamu bahimah. Bahimah apa makna? Tak, bahimah asal perkataan ialah mubham. Mubham ni tak jelas. Iaitu apa saja yang bila dia bertutur tak jelas, maka dipanggil bahimah. Apa dia jenis makhluk yang bila bercakap tak jelas? Bila bertutur tak jelas? Binatang lah. Binatang. Ahli politik jelas. Jelas apa? Kadang-kadang cakap benar, kadang-kadang jelas menipu. Bahimah, binatang. Jadi binatang bahimah ialah yang tak jelas. Kemudian dalam binatang tu bahimah umum.
Tapi Allah nak spesifikkan apa dah? Al-an'am. Binatang, iaitu binatang ternak. Bila sebut al-an'am binatang ternak, berapa jenis? Berapa jenis binatang ternak? Kan ada surah Al-An'am. Berapa jenis? Tak ingat, makan setiap hari tapi tak ingat. Binatang ternak 3 lah. Unta, lembu, kambing. Biri-biri termasuk dalam kategori kambing. Tak masuk. 3 je. Ayam tak masuk. Unta, lembu, kambing. Itu dimasuk Al-An'am. Dihalalkan untuk kamu binatang, iaitu binatang ternak. Sebenarnya yang halal adakah 3 jenis ni saja ataupun ada lagi yang halal selain pada 3 ni? Ada apa dia? Ayam, itik, hernam, rusa kan? Yang tu disebut dalam hadis Nabi. Cuma Allah sebut yang dalam ayat ni 3 jenis binatang yang halal. Okey, illa kecuali ma yutla, apa yang yutla, apa yang akan dibaca. Alaikum, ke atas kamu, ghayra muhilli. Yalah. Tak. Cuba tengok maksud ayat. Dihalalkan kepada kamu binatang, iaitu binatang ternak, kecuali apa yang akan dibacakan. Makna yang akan dibacakan itu halal ke haram? Haram lah, betul lah. Betul. Jadi kalau orang tanya, yang ni halal, yang haram yang mana? Yang akan dibaca. Dan ghaira, selain apa dia? Muhilli. Selain yang dihalalkan. Binatang said apa? Binatang buruan. Mana dihalalkan pada kamu binatang ternak, kecuali ada yang haram akan disebut. Dan kecuali ada lagi binatang tu. Binatang tu sebenarnya halal, tapi dia boleh jadi haram, ada sebab tertentu. Apa dia? Binatang buruan. Dan itu pun bila tu dan di mana? Wa antum hurum, dalam keadaan kamu hurum, berihram. Bila kita dah pakai ihram, niat umrah, antara yang dilarang apa dia? Tak boleh memburu. Walaupun binatang tu sebenarnya halal. Boleh faham? Jadi yang ni haram sebab apa? Sebab binatang tu memang haram ke ataupun sebab apa? Sebab kamu dalam ihram. Seperti apa dia? Burung merpati ataupun rusa. Kemudian innallah, sesungguhnya Allah, yahkumu, Allah menghukum ataupun menetapkan hukum ma yurid, apa yang dia kehendaki. Apa maksud dia? Ialah apa maksud dia? Mana hak untuk menghalal ataupun mengharamkan makanan itu adalah hak dan mengikut kehendak siapa? Kenapa? Sebab dia Tuhan. Kalau Tuhan nak halalkan, tanya dulu manusia, maka dia tak layak jadi Tuhan lah. Faham tak? Satu. Yang kedua, menunjukkan
Yang boleh menghalal dan mengharamkan sesuatu makanan hanyalah kita, boleh tak? Sebab itulah ada setengah orang Melayu. Orang Melayu, dia kata apa? Tak boleh makan makanan laut dengan darat. Dia bila dia kata tak boleh tu bukan bermakna dia mengharamkan campur antara makanan laut dengan darat, kan? Sebenarnya boleh ke tak? Boleh makan. Dan manusia tak ada hak untuk mengharamkan makanan laut dengan, bila dia mengharamkan dia ambil hak Allah. Sebenarnya boleh makan. Boleh makan. Siapa tak tahu berpunca daripada mana tu? Ha? Ya ke? Sebab tu ada jenis masakan tom yum campur. Tahu apa mana tom yum campur? Campur apa tu? Campur tak makanan laut dan darat? Pernah makan? Ada kena penyakit apa-apa? Halal lah tu. Halal. Satu lagi dia kata haram apa orang Melayu? Haram makan semut. Sebab apa? Kalau makan semut jadi lupa. Itu semua berdosa tau. Memang semut tu haram, tapi kalau makan semut jadi pelupa, itu cuba tanya orang tua-tua yang lupa-lupa tu, adakah sebab dia makan semut? Ya tak boleh makan, dia bukan jenis makanan. Kalau makan 10 ekor pun tak kenyang pun. Termakan tak apa, arak pun tak apa kalau terminum. Betul tak? Kita tak tahu arak, minum je tak apa. Tapi bila dah tahu, kena berhenti. Tak apalah. Apalah, bersangka baiklah. Sebab warna dia macam warna apa? Apple, air apple kan? Kan? Oh tahu bau dia? Saya tak tahu. Okey, ayat seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman. Dengar. Tadi dah ya ayyuhallazina amanu, ini yang kedua pula. Yang tadi dah jelas tak apa perintah Allah? Dah jelas tak? Apa dia? Tunaikan janji. Walaupun kita bercakap dengan mulut je. Besok saya akan singgah rumah awak. Tengok-tengok tak singgah pun. Kenapa tak singgah? Saya dah cakap ke? Padahal dia masa bulan Ramadan dia tadarus dah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman. Okey, ini apa pula perintah? La tahillu, jangan. Ini larangan pula. Jangan tuhillu apa dia? Syiar. Ini jamak, kalau plural, kalau mufrad dia syiar. Apa makna syiar? Senang ulama kata manasikul hajj. Amalan-amalan kerja haji itu antara syiar. Termasuklah mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar, jamrah, itu dipanggil semua syiar. Tanda-tanda kerja haji. Tawaf. Syiar-syiar Allah. Ataupun dalam mereka ibadat-ibadat khusus. Apa maksud ni? Jangan melanggar ibadat-ibadat Allah. Apa maksud dia? Termasuk kadang-kadang dia pergi buat haji tapi wukuf di Muzdalifah. Jangan. Kadang-kadang buat haji tapi tak melontar, kan? Dia ambil jalan mudah. Jadi jangan merusakkan ibadat-ibadat kepada Allah. Yang kedua, wala syahrul haram, dan tidak juga
di bulan haram. Bulan ada berapa semua? 12. Yang haram ada berapa? 5 ke 6? 4. Apa dia? Oh, tahu 4 aja, tapi bulan apa tak tahu. Razi, janganlah baca kat buku. Takkan 4 pun nak baca kat buku. Cuba sebut. Dia keluar Zulhijjah aja. Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram, Rajab. Dia ikut turutan. 3 ikut turutan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Rajab ada. Okey. Okey, di sini apa pula maksud? Jangan melanggar bulan haram. Apa maksud dia? Apa yang tak boleh? Kalau buat dia panggil melanggar bulan haram. Apa dia? Berperang. Satu. Yang kedua? Jangan buat maksiat. 2. Bila sebut jangan langgar bulan haram. 2. Satu, jangan berperang. Yang kedua, jangan buat maksiat. Habis bulan lain boleh buat maksiat. Subhanallah. Maksudnya apa tu? Bulan lain tak boleh buat maksiat. Bulan haram lagi tak boleh. Maknanya dosanya berganda. Kita mengumpat bulan Syakban dengan mengumpat bulan Rajab. Beza tak dosa? Beza ke? Beza. Jadi bila nak mengumpat, tengok bulan. Ini tak termasuk tempat. Tak termasuk tempat. Bulan haram ni di mana-mana. Sekarang bulan apa ni? Syawal. Kalau buat dosa, berdosa tak? Tapi tak sama dengan dosa di bulan haram. Okey, walal hadiah, dan tidak juga binatang, hadiah binatang yang dibawa ke Mekah untuk korban. Okey, apa maksud melanggar ni? Jangan melanggar binatang korban. Apa maksud? Maksud dia ialah binatang korban ataupun dam ni di mana kena sembelih? Di Mekah, di tanah haram. Jadi ada zaman Nabi lah binatang ni, ada yang bawa daripada Madinah, Zulhilaifah. Jadi jangan langgar tu apa maksud? Kadang-kadang dia ambil kambing tu, dia sembelih sebelum sampai ke Mekah. Itu melanggar, itu haram. Boleh? Termasuk. Ataupun dia melanggar ni sebelum waktu dia. Dia sembelih sebelum waktu dia. Walal qalaid, dan tidak juga qalaid apa dia? Tak, qalaid ni kalung yang menggantung. Kalung yang digantung pada binatang yang ditanda untuk korban ataupun bayar dam. Maknanya beza dua ni apa dah? Yang ni lagi bernilai. Yang ni umum, mungkin untuk dam, untuk korban. Yang ni lagi bernilai, iaitu tanda dia letak kalung, ataupun kadang-kadang dalam tafsir dia kata selipar buruk. Kadang-kadang dia ikat tali sebagai tanda apa? Binatang ni khas untuk korban dan diagih kepada orang miskin. Maka jangan ambil dan jangan ceroboh binatang itu. Dia terjemah apa tu? Qalaid. Binatang yang dikalung. Kalau sekarang binatang nak dikorban, dia tanda apa? Tanda cat kan? Dia semur, dia spray. Dan jangan juga melanggar wala aminah, dan tidak juga orang-orang yang aminah. Amin makna orang yang menuju. Qasidina, orang yang menuju Baitillahil Haram.
Okey. Tengok amin. Siapa ni? Siapa ni? Orang yang nak buat haji ataupun umrah. Jadi apa maksud jangan langgar orang yang nak pergi buat haji? Apa maksud dia? Jangan halang. Jangan kacau. Tengok di sini sebut amin. Ada sabdu tak? Tapi yang kita sebut lepas waladhdallin ada sabdu tak? Selepas waladhdallin. Ini solat masjid mana ni? Tak, bila imam sebut amin, ada sabdu ke tak? Tak ada. Bila dia sebut amin, makna dia bertukar. Apa dia? Orang-orang yang menuju. Sebab tu berhati-hati. Kadang-kadang kita seronok nak sebut panjang. Amin. Habis, makna dia bertukar habis. Kalau tanpa sabdu amin, makna perkenankan. Tapi kalau amin, waladhdallin, amin, dan orang-orang yang menuju, malaikat pun menuju ke mana ni? Boleh faham? Jadi bila sebut amin selepas waladhdallin, jangan sabdukan. Macam mana cara disebut yang betul? Berapa harakah? Sebenarnya yang paling tepat dua-dua. Amin. Min pun jangan panjang. Tapi boleh kata imam semua panjang. A pun panjang, mi pun panjang. Yang pendek tu betul. Yang biasa yang betul sikit je. Dia makmum ni dia panjang tu siapa? Dia terkejut. Dah amin. Tak, kalau kita solat di Mekah Madinah, amin tak panjang. Pendek je. Dia Malaysia aja panjang. Orang Malaysia suka panjang. Azan pun panjang. Tapi orang tak ramai juga. Okey, Baitullahil Haram. Kenapa sebut rumah? Bait itu rumah. Kenapa sebut rumah? Baitullah dia sebut rumah. Sebab bentuk dia macam rumah. Rumah ni mesti apa? Ada apa? Ada dinding, ada bumbung kan. Jadi Kaabah tu betul-betul rupa dia macam rumah. Maka sebab tu dipanggil bait. Yang kedua dia sebut haram. Kenapa haram? Kalau terjemah rumah haram. Apa maksud haram? Tak. Rumah kita halal ke haram? Rumah kita halal. Rumah Allah halal ke haram? Apa yang haram? Apa maksud? Haram dijilat api neraka. Mana ada rumah masuk neraka? Baitullah tak masuk neraka. Syurga pun tak masuk. Ada dalam syurga ada Baitullah. Tak, maksud dia bila sebut Baitullahil Haram ialah ada benda-benda halal di tempat lain, bila masuk kawasan Baitullah jadi haram. Contoh apa dia? Cabut pokok, buru binatang, kan? Kemudian kalau buat dosa pun sebenarnya dosa di kawasan haram lagi haram. Dia akan berlipat kali ganda. Jadi sebut Baitullahil Haram, pertama maksud dia ada benda halal di tempat lain, bila masuk Masjidil Haram atau kawasan dia menjadi haram. Yang kedua, haram di sini maksud dia hurmah. Apa makna hurmah? Hormat. Iaitu rumah yang dimuliakan, rumah yang dihormati. Kemudian orang-orang yang menuju Baitullahil Haram, apa tujuan dia? Yabtaghuna fadlan. Mereka mencari fadlan, kurniaan. Fadlan min Rabbihim, dari Tuhan mereka.
Okey, apa maksud kurniaan Allah ni? Apa maksud fadlan? Kalau orang tanyalah, Kak baru belajar tadabbur ayat ni kan, orang pun tanya, apa maksud kurniaan Allah di sini? Rezeki apa ni? Adakah itu urusan dunia lah? Adakah maksud rezeki dunia saja ataupun termasuk akhirat? Semua sekali. Kalau dunia rezeki berniaga kan, dapat duit apa semua, boleh tak kita pergi Mekah berniaga? Boleh. Bawa kuih raya kan? Boleh. Boleh? Tak salah. Kalau akhirat apa maksud dia? Ganjaran pahala dan kemuncaknya syurga. Fadlan min rabbihim, mencari kurniaan daripada Tuhan mereka, waridwana, dan redha, keredaan Allah. Jadi boleh tak kita buat ibadat, solat ke haji, nak cari kurniaan Allah? Boleh tak? Boleh je. Sama ada nak cari pahala ataupun habuan dunia, boleh, tak salah. Sebab setengah orang tasawuf, orang tarikat, dia kata bila salat, bila beribadat, mesti hanya kerana Allah, bukan nak dapat pahala. Bila tujuan beribadat nak dapat pahala, mana ibadat kita tak sempurna. Itu pendapat orang tarikat lah. Tapi pendapat tu tak betul, bercanggah dengan ayat ni. Allah kata orang menuju ke Baitul Haram untuk buat haji dan umrah, salah satu tujuan mencari kurniaan Allah. Kemudian kemuncaknya mencari redha Allah. Okey, wa iza, dan apabila halaltum, kamu telah selesai apa ni? Tadi antum hurum, kamu dalam haram, dalam ihram. Halal tu makna kamu dah buka ihram, kamu selesai ihram. Bila dikatakan selesai ihram? Selepas melontar Jamratul Aqabah, kemudian dia bercukur, boleh tahlul lah. Masa tu semua jadi halal kecuali bersama isteri. Nak memburu pun boleh. Allah kata fastadu, maka memburulah oleh kamu. Kemudian wala yajrimannakum, dan jangan ke tidak, lebih tepat jangan yajrimannakum. Yajriman ni kebencian. Tak, yajriman mana? Yajriman daripada mujrimun. Mujrimun mana? Buat jahat. Janganlah. Okey, dia terjemah macam ni. Syana'anu mana? Kebencian. Kebencian kaum lah. Ada satu perkataan syana'anu, nak sama dengan syana'an, dan makna dia sama, kebencian, daripada perkataan yang sama dalam surah Lazim, surah pendek dah. Dia ada shin, nun, hamzah. Saya buat, saya bagi perkataan syani'at, syani'un, syani'un. Pernah dengar? Tak pernah. Syani'aka. Syani'aka huwal abtar. Surah apa ni? Inna. Kemudian inna syani. Okey, cuba terjemah. Ini surah paling pendek kan? Kalau tak boleh terjemah surah Baqarah, okey, saya maafkan. Cuba terjemah.
Oh, dah buka terjemahan dah. Ha? Bukan sungai. Al-Kausar ada terjemah sungai, itu Kausar. Inna a'tainakal kausar. Allah kata sesungguhnya kami beri pada engkau Muhammad Kausar, kebaikan yang banyak ataupun sungai. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Maka sebab itu, sebab kami dah bagi kebaikan yang banyak, kewajiban kamu apa? Fasalli, bersyukurlah dengan cara solat. Yang kedua wanhar, salat kerana Tuhan engkau. Yang kedua wanhar, iaitu sembelih korban. Satu, salat hubungan dengan Allah. Yang kedua korban hubungan dengan, sebagai apa? Tanda syukur Al-Kausar. Lepas tu inna syani'aka, samalah syana'anu, kebencian. Daripada syani'un, daripada berkata syana'an. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah abtar, yang terputus. Terputus daripada apa? Sebab orang dah tuduh Muhammad ni apa? Anak lelaki tak ada. Bila anak lelaki tak ada, orang jahilah dia kata apa? Putus zuriat lah. Betul tak? Bila anak lelaki tak ada. Kalau anak perempuan semua kahwin, bin apa? Kalau dapat anak, tak ada kaitan dengan dia kan? Dia dah putus zuriat. Jadi orang musyrikin menuduh Nabi ni orang yang terputus. Tak, Allah kata yang terputus yang sebenarnya siapa? Ni, yang benci Nabi itulah yang sebenar terputus. Jadi siapa je tak suka sunnah Nabi, dialah al-abtar. Boleh? Jadi jangan benci pada sunnah Nabi, sebab dia akan terputus daripada rahmat Allah. Okey. Kebencian kaum an saddukum, bahawa mereka menghalang kamu anil Masjidil Haram, dari memasuki Masjidil Haram. An ta'tadu, bahawa kamu melampau. Okey, apa maksud ayat ni? Ni sini yang ni. Macam ni ayat Janganlah kebencian kaum, iaitu kebencian kaum ni siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Pernah tak orang musyrikin Mekah menghalang Nabi dan sahabat daripada masuk Masjidil Haram? Bila? Dia panggil apa tu? Lepas tu berlaku perjanjian. Jadi orang musyrik Mekah ni, kebencian kaum orang musyrik Mekah yang menghalang kamu daripada masuk Masjidil Haram. Janganlah kebencian mereka sehingga mereka menghalang kamu masuk Masjidil Haram, menjadikan kamu melampaui batas kepada mereka ni. Subhanallah. Faham? Bila satu masa kamu dapat menguasai Mekah, jangan belasah mereka habis-habisan. Sebab apa? Balas dendam. Boleh faham? Macam kita kalau orang dah pukul anak kita, kemudian kita pula dapat pukul anak dia, Allah kata apa? Jangan melampau. Tapi kalau kita nak pukul macam dia pukul anak kita, boleh tak? Sama. Boleh. Itu tak panggil melampau. Yang melampau ni apa dah? Lebih daripada yang dia buat. Mana kita nak tahu? Kalau tak tahu jangan pukul lah. Jangan pukul lah. Boleh faham ni ayat ni? Jadi nak terjemah apa ya Cerimah? Dia terjemah apa situ? Jangan membawa kamu mendorong ataupun menjadikan kamu kadang-kadang kita kan, kita bila benci pada orang, akhirnya kita
tak berlaku adil pada dia sebab kebencian tu. Allah kata jangan. Walaupun kamu benci, berlaku adil. Kalau dia buat baik, puji. Jangan semua dia buat, semua salah. Sebab apa? Kita tak suka kat dia. Wa ta'awanu dan waktu dah habis. Kita nak habiskan ayat ke nak berhenti? Habis. Ada open house hari ni? Tak ada. Open class tak ada? Oh, tak ada. Oh, semua puasa. Oh, okeylah. Ta'awanu apa dia? Tolong menolonglah ala atas albirri wat taqwa. Nak terjemah apa? Albirri kita terjemah kebaikan, takwa terjemah apa? Itu lepas tu. Lepas. Okey, sekarang apa beza bir dengan takwa? Beza? Bir atas melakukan perintah Allah. Takwa dan meninggal. Ini beza dia. Meninggal larangan Allah. Boleh faham? Dia kalau sebut bir saja, dia merangkumi dua. Yang Allah suruh dan yang Allah larang. Kalau sebut takwa saja pun sama, merangkumi dua. Tapi kalau sebut dua sekaligus, berbeza. Bila sebut dua sekaligus, bir makna dia tolong-menolong dalam melakukan perintah Allah. Kalau takwa, tolong-menolong dalam meninggalkan larangan. Boleh faham? Macam mana ni? Nak tolong-menolong dalam benar melakukan perintah Allah. Contoh jemaah haji kan. Ataupun siapa-siapa di tempat kita. Saya nak ambil wuduk ni. Boleh tak tolong ambil air pada saya? Wajib tak kita tolong ambil? Apa dalil? Ni. Ta'awanu ni fi'il apa ni? Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il amar. Fi'il amar. Perintah. Ta'awanu. Bila amar menunjukkan arahan. Wajib tolong-menolong dalam perkara. Kadang-kadang simple aja. Tunjukkan saya arah kiblat. Wajib tak kita yang tahu tunjuk? Wajib. Apa dalil ayat ni? Kemudian kalau takwa, saya ada pakaian-pakaian yang yang mendedahkan aurat. Boleh tak tolong bakar pakaian saya? Wajib tak kita tolong? Wajib. Itu menolong meninggalkan larangan Allah. Okey. Boleh? Wala ta'awanu, dan ini larang pula, dan jangan kamu tolong-menolong alal ismi, atas ismi apa dah? Atas maksiat. Wal udwan. Apa beza? Okey, maksiat ni ialah kita dengan Allah. Contoh tak solat, buka aurat, cakap bohong. Udwan ni melampau, iaitu kita dengan manusia. Kita pukul orang, kita ambil hak orang. Dengan Allah. Wal udwan, permusuhan. Itu dengan manusia. Apa contoh? Allah kata haram kita tolong-menolong dalam perkara maksiat.
Saya nak jual benda-benda yang haram ni. Mana tempat yang sesuai? Kita kata ada satu tempat. Mana dia pun buat dosa, kita pun buat dosa. Dosa dia menjual benda haram. Dosa kita tolong-menolong. Kadang-kadang kita ada rumah, kita tahu yang akan tinggal di rumah kita lelaki dengan perempuan yang tak kahwin. Kita pun bagi sewa. Termasuk tak? Termasuk tolong-menolong dan benda yang haram. Bahkan ulama kata kalau kita jual barang, contohlah pakaian yang mendedah aurat. Kita tahu kalau jual pada orang ni, dia akan pakai di luar. Kita pun jual. Termasuk menolong dalam perkara maksiat. Boleh? Jual rokok termasuk tak? Jual rokok masuk? Membeli? Kadang-kadang suami nak beli rokok tapi dia terlupa bawa duit. Dia pinjam duit. Yang boleh nak pinjam duit nak beli rokok. Isteri pun bagi. Termasuk tak isteri tu tolong menolong? Termasuk. Ustaz, saya bagi tu, dia bayar balik. Tak. Sebab kamu bagi pinjam, dia boleh beli. Termasuk tu. Haram. Jadi jangan subhat. Abang nak isap rokok, abang punya pasal. Jangan libatkan duit saya. Saya baru terdebur ayat ni kan. Mak, dengar. Mak beli pakaian buka aurat pada anak. Mak termasuk tak larangan ni? Termasuk. Dia bekerjasama membantu maksiat pada anak. Belum balik tak apa. Belum balik tak apa. Berapa tahun? Tak apa, pakai seluar pendek tak apa. Pakai pempas saja tak apa. Tapi sebab itulah Nabi ajar, didiklah anak kamu solat ke apa ke daripada kecil. Kenapa? Termasuklah tutup aurat, kena ajar daripada kecil. Supaya apa? Sebab supaya dia biasakan dengan benda yang betul. Bila kita ajar daripada kecil buka aurat, akhirnya bila nak tukar kepada tutup, dia rasa tak selesa. Sebab kita tak ajar daripada kecil. Akhirnya sampai ketua. Lepas pencen baru nak tutup. Bila kulit dah berkedut, tak ada siapa nak tengok dah. Kan? Rambut pun dah putih. Masa tu baru nak tutup. Ajar daripada kecil. Banyak tak dosa mak bapak ni? Kadang-kadang bapak bagi duit pada mak, mak tukang beli. Bapak dapat tak saham kerjasama? Dapat. Ustaz, saya tak tahu mak isteri saya beli baju macam mana. Kenapa tak tanya? Mana bagi je. Boleh faham tak? Ini umum ni, umum semua sekali. Kadang-kadang isteri sibuk duk memasak waktu salat. Sampai suami salat lambat. Termasuk tak? Isteri bekerjasama menyebabkan suami salat lambat. Dapat tak? Dalam makanan tak sedap, solat pula lambat. Okey, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Okey. Takutlah pada Allah. Mana ini Allah nak mendorong kita. Nak buat benda ni, apa pendorong dia? Nak membantu benda yang baik. Nak jangan tolong-menolong benda maksiat. Apa pendorong dia? Takwa pada Allah. Kan? Bertakwa pada Allah, pendorong dia. Inna Allah sesungguhnya Allah syadid, maha keras. Iqab, siksanya ataupun balasannya. Kadang-kadang dia bukan buat maksiat, tapi dia hanya menolong dia, membantu. Mana ada kedai jual rokok kat sini? Tu. Dia dapat tak saham? Dapat. Dan kedai tu memang kedai saya pun. Okay. Sama je.
web. Haram lah, membazir. Membazir masa, membazir duit. Haram. Okey. Sebab itulah Islam tu bukan puasa saja, bukan solat tarawih je, bukan puasa 6 je. Islam ni belajar Quran lengkap semua sekali. Kadang-kadang kita tak buat maksiat, tapi dosa kita membantu dapat saham. Tak, ada pendapat mengatakan kalau suami pergi ke masjid, suami dapat pahala kalau solat diterima dan khusyuk dapatlah pahala 27. Ada pendapat isteri yang solat di rumah kalau solat waktu pun dapat pahala suami. Tapi saya cari dalil tak jumpa. Satu, yang kedua, Nabi cakap solat wanita terbaik di rumah. Jadi kenapa nak pahala suami lagi? Faham tak? Saya nak tanya. Kerja dengan Rodi 5,000 gaji. Kerja dengan saya lebih baik. Pilih yang mana? Pilih dengan saya ke dengan Razi? Razi saya sebut 5,000. Tapi dengan saya tak sebut angka. Saya kata lebih baik. Pilih yang mana? Nabi kata salat di masjid bagi lelaki 27 pahala. Salat di rumah bagi wanita lebih baik. Pilih yang mana? Jangan tertipu dengan matematik. Tak, itu bagi lelaki. Bagi perempuan tak. Bagi perempuan yang terbaik di rumah. Bahkan ada pendapat mengatakan perempuan solat jemaah di masjid, dia tak akan dapat pahala 27. Itu terkecuali. Dia tak akan dapat pahala 27. Sebab apa? Yang pahala 27 Nabi sebut dalam satu hadis, salatul rajuli, salat lelaki. Itu khas untuk lelaki. Dia dapat pahala jemaah je. Nabi sebut satu hadis umum, solat 2 orang lebih baik pada solat seorang, solat 3 orang lebih baik pada 2, solat 4 lebih baik pada 3. Dapat kelebihan tu, bukan 27. 27 tu kata ulama khas untuk lelaki saja. Yang perempuan dapat apa? Afdal. Faham afdal? Oh, tak faham. Afdal paling baik. Di mana? Di rumah. Tapi perempuan nak juga pahala suami. Nabi dia kata afdal. Yelah, mungkin salah ke perempuan pergi masjid? Tak salah. Nabi kata jangan halang isteri kamu nak pergi masjid. Kenapa? Sebab Nabi tahu di masjid antara sebabnya ada majlis ilmu. Antara sebabnya dapat pastikan solat awal waktu. Antara sebabnya solat mungkin lebih khusyuk. Maka jangan larang. Tapi kalau solat perempuan di rumah lebih khusyuk, maka itu yang terbaik. Cuma perempuan ni kenapa suka pergi masjid? Sebab perempuan memang suka keluar. Dia suka dia kalau solat kat rumah ni rasa macam tak ada siapa tengok je. Kain telekon dia, pakaian dia kan. Rasa macam tak tahu. Tak, dia sebenarnya alasan je. Dia kata kalau solat kat rumah lalai sebab dengan anak, dengan cucu kan. Dia pergi masjid khusyuk sangat ke? Sebab orang kalau dah khusyuk, Nabi solat, cucu Nabi panjat belakang. Nabi khusyuk tak? Khusyuk. Kalau dah khusyuk, apa gangguan apa khusyuk. Tapi kalau tak khusyuk, tak ada gangguan pun. Kadang-kadang di masjid tak ada cucu, lagi melayang fikiran dia.
Lagi jauh dia pergi kan. Kalau kat rumah, fokus dia beda. Tak sampai Johor. Duduk dengan cucu. Kemana cucu aku? Dia terhad. Jadi dengarlah nasihat Nabi, salat wanita terbaik di rumah. Ayolah. Sebab suka keluar tu lah. Jadi tabiat suka keluar. Tak sedap solat di rumah. Jangan risaulah yang banyak perempuan pergi masjid. Tapi risaulah yang banyak perempuan pergi supermarket. Tak syarat. Sebab itulah ni, jual beli ni tunaikan ongkut. Termasuklah jual beli yang tidak ada orang. Kadang-kadang beli air kan, tabung letak kat situ, harga air dia tulis RM1 sebotol. Kita pun masuk tabung ambil air, ada akad. Tak ada, sah tak jual beli? Sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena akad walaupun beli bawang sebiji. Saja aku beli bawang sebiji. Itu mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain tak payah. Yang kita pakai itu bukan mazhab Syafi'i, tak payah akad. Dia panggil apa tu? Jual dengan pertukaran. Bila berlaku pertukaran, sah jual beli walaupun tidak ada akad. Saya ambil barang, awak ambil duit. Kadang-kadang yang ambil duit itu bukan orang, masuk tabung. Itu dah sah. Yang tak sah pada ambil barang. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada jual pen drive untuk ceramah tadabbur Al-Quran. Juzuk 30. Semua surah dalam juzuk 30 dan campur dengan surah Fatihah. Jadi ada lebih kurang 60-70 kuliah. Ini satu kuliah kan? Dia ada 70. Boleh masuk dalam telefon, masuk je keluar. Macam YouTube. Dia tak perlu internet. Di mana-mana je, masuk je sambil memandu, buka. Jadi kita nak tadabbur setiap surah dalam juzuk Ammah. Dan juga surah Fatihah. Hanya dengan beli yang ni. Harga dia murah sahaja, iaitu RM150. Dengan nilai 70 kuliah. Kemudian 50% daripada harga ni kita akan masuk tabung dakwah. Kita sumbang untuk Ghulam Ad-Dakwah. Jadi siapa nak, boleh isi borang. Dia boleh dengar di mana-mana. Masuk telefon je. Duduk dalam hutang mana pun boleh. Semua juzuk Ammah. Daripada Amma Yatasa'alun sampai An-Nas dan tambah surah Al-Fatihah. Ada lebih kurang 70 kuliah. Kalau nak kutip daripada YouTube susah kan, kena cari satu-satu. Ini dia kumpul satu je. Dan boleh dengar melalui telefon je, di mana-mana, bila-bila masa. Jadi siapa nak boleh boleh order. Ada stok. Ada 3. Cuma telefon iPhone dia kena beli yang lain sikit. Kalau selain daripada iPhone tu boleh masuk je. Minggu depan soalan. Minggu depan ada kelas. Minggu depan ada apa? Petron apa? Minggu depan ada kelas. Dia kena istiqamah. Dah tutup kan? Dah tutup kan? Tak, bila ada kelas pergi je. Kalau ada kelas, pergi je. Kalau nak solat pun pergi, tak salah.
Cuma yang terbaik di rumah itu je. Kenapa? Oh ramai tak boleh datang lah. Tapi saya dah pasang tak? iPhone boleh tapi kena beli yang lain sikit. Cuba tanya Amran. Amran tahu. Pendra. Boleh. Amran. Ente demo sikit satu. Mai duduk depan. Demo satu tunjuk. Untuk Android punya. Boleh tengok. Oh, coba Android ataupun taksi. Boleh. Cucuk kita tarik dia daripada atas. Dia tulis. Dia keluar. Nanti tu untuk kereta je lah. Ni untuk phone punya video. Okey.